job offer tu macam ada susah sikit. Tak nak lah, aku malam nak keluar ni, nak pergi sana, nak pergi sini. Diorang terlalu demand sangat, tak boleh. So Sabtu Ahad ni boleh kerja? Tak ke? Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Baik. Okey. Selamat Baik, tahun baik. baru. Sehat. Sihat. Nampak macam murung. Kerja banyak. Tak dapat cuti. Bersama aku, Pijo. Syazwan. Oren. Syafiq. Okey, kita di podcast maskulin, Gentle Cakap. Platform di mana lelaki-lelaki sebenar berkongsi dan meluahkan pendapat tentang isu-isu terkini, isu-isu kelelakian, isu-isu keuangan, macam pakar. Sebelum ni kita dah kupas pasal, bukan kupas lah, sembang-sembang pasal kenapa lelaki kahwin lambat, apa lagi, hobi. Kali ni kita nak kupas lagi. Kita nak bincang pasal, orang cakap antara dua generasi. Generasi yang di mana sedang membentuk banyak syarikat dan membentuk kemajuan negara gitu. Generasi milenial dan juga Gen Z. Macam aku ni nak kata milenial tu jauh-jauh milenial kot. Warga emas. Macam Syafiq milenial lah kan. Kita ada dua orang colleague kita yang Gen Z. Okay, nak tanya brother milenial dulu. Kalau sebut tentang Gen Z, apa perkara pertama yang terlintas di fikiran? Nak dengar juga. Okay. So first kali yang terlintas adalah fresh idea lah. Fresh idea. Gen Z ni diorang banyak bagi fresh idea lah. Sebab tu perlunya mereka di dalam industri kreatif ni. Okay, sebab kita ni sebenarnya dah ketandusan idea dah sebenarnya. Betul. Kan. So bila ada Gen Z ni masuk, so banyaklah idea-idea baru yang datang. Sebagai Gen Z kan, aku sure korang pun sendiri mesti, kalau tak baca, dengar kan? Especially social media, macam adalah a very bad connotation pasal Gen Z ni. Sebagai Gen Z, apa opinion kau bila orang macam, adakah korang disalah ertikan atau macam mana? Dari segi apa tu? Dari segi orang cakap approach cara kerja, approach how you view the world sekarang mungkin berbeza. Macam kita orang millennial dengan boomers. Okay. Boomers dia orang very rigid, dia kena ada A, B, C. Kita orang millennial ni kita orang cakap the bridge, yang gap antara dunia analog dan digital. Kita orang generasi yang pernah merasa, contohlah kalau muzik tu, kita orang pernah merasa dengar pakai kaset, dengar pakai CD, dengar pakai MP3, dan sekarang dengar pakai streaming. Streaming. Bagi korang yang lahir dalam dunia digital ni, mungkin perspektif dunia tu berbeza sikit lah. Betul. Soalan aku tadi berbalik, apa opinion korang bila ada orang cakap Gen Z ni macam ni, Gen Z ni sekali suruh baru buat. Saya rasa generasi yang Z ni dia dah figure out how to work smart daripada work hard. So plus banyak pula digital sekarang yang menyenangkan kerja. Jadi dia buatkan kami generasi Z ni dia kurang proaktif sikit dalam approach something. Meaning macam abang cakap tadi, kalau bab kerja ke bab uruskan hidup ke, dia macam nak ketuk pun jalan. Tapi tak semua juga. Dia tak semua juga. Dia depends on cara kita dibesarkan juga. Sebenarnya tu dia banyak pengaruh dia. Macam bagi Orin lah, orang cakap Gen Z ni adalah anak-anak digital. Gen Z tak boleh hidup tanpa benda-benda digital. Is it true? Kalau nak kata tak boleh hidup tanpa digital, saya setuju lah. Agak betul-betul. Tak boleh sakut. Macam kalau kita orang generasi sekarang ni kan, tak payah lama lah, dalam 2-3 jam tak ada handphone, dah tak tahu nak buat apa. Kita orang macam buntu. So macam nak kata, saya Gen Z tapi agak Gen Z ni agak dimanjakan lah bagi saya.
Ya, wah, ini dari Gen Z sendiri ni. Lolo aja. Satu lagi orang cakap sikap terhadap teknologi. Mungkin bagi milenial diorang menggunakan teknologi itu sebagai tools membantu menyelesaikan satu-satu tugas. Tapi orang cakap Gen Z ni menggunakan digital tu sebagai makanan harian diorang. Sebab ada setengah milenial yang macam diorang akan guna benda-benda digital ni bila perlu saja. Sedangkan bagi Gen Z ni semua benda digital. Bagaimana benda tu mempengaruhi korang dari segi interaksi dengan orang. Orang cakap kalau tengok budak-budak sekarang kan, bukan Gen Z lah, baby-baby sekarang kan, yang kecil pergi mana-mana kita tengok datang meja makan pun ada tab macam mereka macam semakin terasing dalam dunia sendiri. Adakah mungkin korang tak sempat lalui benda tu ataupun sempat? Saya first dapat phone pun umur nak sekolah menengah lah. Masih awal untuk Gen Z, tapi itulah. Kau first dapat phone dari umur berapa? Ingat tak phone apa? First phone yang saya dapat adalah masa tingkatan 3, handphone 3310. Time tu satu SMS tu 5 sen. Betul. Sebab time tu tak ada WhatsApp. So time tu satu SMS 5 sen. Lepas tu time tu kalau pakai ada satu plan ni, boleh buat 10 nombor yang terpilih ni boleh dapat SMS 1 sen. Pernah. Orang setara dengan Ian. Pernah lalui tak? Pernah. Ah. Satu lagi, korang pernah tak? Aku rasa dulu ada satu line Telkom maksudnya. Bila kau dah habis kredit tapi kau dapat call kawan kau boleh angkat. Kau boleh cakap dengan dia 3 saat je. Pernah dengar? Benda ni pernah ada dulu. Sebab dulu aku pernah, kawan aku dia gaduh dengan awek dia. Oi, you kat mana? Lepas tu call lagi. Kan I dah cakap balik rumah macam 3 saat je lah. 3 saat. Which is memang kelakar. Ya, betul. Satu lagi orang cakap Gen Z sekarang more independent. Banyak Gen Z sekarang suka melompat-lompat kerja. Betul. Ini mungkin berlaku di kalangan Kawan-kawan korang sebab yang aku perasan lah, kalau dari generasi aku ramai yang dia bukan loyal. Setengah orang ni, generasi milih ni kadang dia dah comfort dekat satu tu, dia boleh tahan lama. Macam 6 tahun. Macam aku sendiri dekat company ni dah belas tahun kan. Dia kesetiaan tu mungkin lah ada sikit lah. Hi boss. Tapi nak cakap millennial lebih berani untuk lebih ambil risiko. Ambil risiko. Bagi korang, apa yang menyebabkan perkara ni? Dia bukan masalah tak setia ataupun tak boleh stay kat tempat tu sebab masalah lain. Dia macam Syazwan cakap tadi kan, kita orang ni dah pandai work smart. Kalau berpindah dari lompat-lompat kerja tu, lagi tinggi peluang untuk naik gaji. Itu yang penting. Itu yang paling penting. Lepas tu macam kalau stay lama pun, kalau increment tak tinggi pun jadi risiko kat, sebab kita orang baru nak start kehidupan. Kita orang tak stabil lagi. So kita orang perlukan peningkatan lah bagi saya. Macam saya pula, saya risau saya terlalu selesa. Betul. Itu yang saya risau, sebab bila dah terlalu selesa, performance akan drop. Dia akan stagnan kan. Dia akan stagnan. So that's why juga macam, sebab daripada kecil pun saya bukannya orang yang memang, sekolah saya pun saya pindah 5 kali. So saya bukan orang yang memang duduk setempat punya orang. 5 kali 5 kali setiap tapi tahun. Tapi awet tak tukar-tukar. Awet tak tukar. Awet pun dah tak ada. Syazwan Episod pertama ada, episod 5 tak ada. Apa, muda lagi. So 5 dah single. Episod 5 dah single lah. Tapi itulah dia, tak nak selesa sangat lah dalam satu tempat. Bercakap tentang Gen Z ni, ada juga beberapa orang cakap apa, mitos dan tanggapan tu, utama dari generasi yang lebih tua lah, especially the generation X lah, yang mungkin sekarang dah umur lewat 40-an, 50-an. Setengah generasi mereka ni dia menganggap generasi Z ni disebabkan kebergantungan kepada digital ni kurang kemahiran sosial. Sebab aku pernah, bukan nak kata semua, tapi aku pernah lalui benda ni bila aku pergi cover event, mana ada yang baru macam reporter baru-baru ke kan,
Dia macam menyendiri, buat kerja sendiri. Kadang-kadang Nampak kekok dia orang tu. bukan kekok, dia macam Tak nak Dia- bergaul lah. tapi dia bukan sengaja tak nak bergaul, dia memang Itu cara dia. Social Itu cara skill. dia. Social skill dia lah. kurang sikit. Tapi ada anggapan tu bahawa Gen Z kurang kemahiran sosial. Adakah benda ni kau rasa secara generalnya betul ataupun dia terpulang pada individu? Bagi saya agak setuju dengan abang punya statement tu sebab saya punya generasi sekarang ni mostly saya nampak kita orang akan rancak digitally. Mana macam contoh dekat message ke dekat social media kan. Bukan main pumpang-pumpang reply tu ha gelak ini. Dia jumpa depan-depan senyap. Dia so macam ada personality lain. ya betul. Dia personality yang berbeza. Jadi untuk kita figure out yang kita patut balance dua dunia ni, saya rasa orang tu kena improve lah dia punya skill. So kena practice lah. Setuju juga sebab saya adalah salah seorang jenis yang macam tu. Ya. Dekat social media pompang-pompang, tapi bila depan macam abang kata Adminnya. bila pergi event tu saya macam susah sikit nak bergaul dengan orang tu, macam segan sikit. Lebih sebab phone kat tangan, so main phone je lah. Macam tu. So Syafiq, bagi kau adakah benda ni kita perlu break the barrier sebagai abang-abang? Dia cerita dia macam ni lah. Saya kongsilah sedikit pengalaman Okay. So saya start masuk dalam industri ni tahun 2011. Okay, waktu tu saya masuk ke satu stesen TV ni lah. So saya nak relatekan dengan apa yang Syazwan cakap tadi tentang work smart dan juga apa yang orang cakap ni tentang manja. Masa saya masuk ke stesen TV tu, saya adalah batch yang terakhir yang shoot program TV pakai tape. Okay, Lama sangat tu. pakai tape. Saya adalah batch yang terakhir dan selepas itu baru kita berpindah kepada SD card. Semasa kita shoot pakai tape, okay, bayangkan kita shoot satu program tu 2 jam. Okay, 2 jam kita shoot pakai tape ni. So tape tu kena sentiasa bertukar-tukar lah kan. So habis satu tape ni tukar tape baru, habis tape ni tukar tape baru. Okay, bila kita nak cakap pasal work smart, time tu memang tak ada pun istilah untuk work smart lah. Betul. Sebab apa? Sebab saya kena transfer tape tu ikut actual hour. Okay, Sebab zaman tu tools yang untuk execute benda tu memang nak tak memang nak itu je. itu je caranya. Okay, itu saja. So zaman sekarang kalau kita dah balik shooting, transfer SD card, nak transfer footage, copy paste. Okay, klik saja. Zaman tu kita call time pukul 8 pagi, habis shoot pukul 10 malam. 10 malam nak transfer footage by tape dan actual hour. Okay, so saya lah orang yang bertanggungjawab untuk transfer footage tu daripada pukul 10 malam sampailah ke esokan paginya, dan call time esok sambung balik pukul 8 pagi. Itu mata lebam lah. Okay, so kita dah diajar begitu. So sebab itulah generasi sekarang ni dia lebih kepada generasi macam saya milenial ni, dia dah terbiasa dengan kerja macam tu. So kita dah tak rasa manja lah. So memang terpaksa buat benda tu untuk kita dapatkan gaji setiap bulan kan. Okay, so berbalik kepada soalan yang Abang Pijo bagi tahu tadi, untuk cara diorang, kenapa diorang tak bergaul lah. Contohlah kan, zaman kita dulu untuk buat sesuatu benda kita kena bertanya. Networking. Contoh, okay, masa saya masuk kerja, first kali time tu producer saya bagi, okay, ni footage aku nak kau edit benda ni 2 minggu siap. Tapi dia takkan ajar step by step apa kau kena buat, macam mana kau nak transfer daripada take masuk ke dalam editing system. Pandai kau lah pergi pandai kau. So nak tak nak kau terpaksa berhubung dengan orang, bergaul dengan orang untuk bertanya. Zaman sekarang semua boleh search kat Google, dekat YouTube. So contoh, okay, dapat equipment baru, macam mana nak guna ni? Nak refer pada senior pun tak payah kot, dekat Google buka ada YouTube je, how to YouTube use this. Letak nama gadget tu dah okay, menelaah dalam sejam setengah jam dah master, dah boleh pakai. So mungkin tu faktor lah yang diorang dah tak bergaul dengan orang lah. Ada orang cakap Gen Z kurang berminat dengan politik. Adakah korang bersetuju ataupun macam mana? Tak. Tidak. Okay, aku nak tanya secara jujurnya, korang lebih suka consume konten informasi politik itu dari segi bahan bacaan ataupun video?
Video. Sebab visual tu lagi senang tangkap. Bila korang cakap pasal video, sebab social media punya platform, dia ada algoritma. Maknanya bila kau consume benda yang contohnya pro yang benda tu, Dia akan keep on keluar. dia akan keep keluar benda tu. Betul. Bagi aku, kita perlu ada check and balance, source tu dari mana. Betul. Kita kena verify. Sebab apatah lagi sekarang dengan ada undi 18 kan. Ada pro and cons. Bagi aku tak kisah. Undi 18 tu dibuat kan, perlu implement, boleh sanakan sebab banyak negara pun dah buat. Tapi kira macam orang yang consume benda tu yang memang betul-betul obses dengan satu-satu pihak tu bahaya sebenarnya. Betul. Sebab propaganda orang tu akan Ditanam. dapat kat dia, and then dia akan create satu barrier yang dia takkan terima dah Betul. opinion Orang lain. pihak lain. Dia akan hidup dalam bubble. Yes, bubble dia. Bubble dia. Dia Ini unless tak orang kira tu, lah side mana-mana pun, tapi benda ni bagi aku the dark side of social media lah. Yes. Dia akan create, okay, puak ni macam ni, puak ni. Kau nak burst bubble tu susah. Bila last time kau baca buku novel? Sebab ada orang cakap, ada mitos-mitos yang mereka cakap Gen Z kurang membaca sebab dia orang dah spend masa dia orang kau tengok video. tengok video dengan social media. Kelas baca. Abang salah tanya ni sebab saya memang Pembaca buku. pembaca buku, saya kumpul novel. Kita mahu. Intan Syazwan. Ini Gen Z ini. Saya baca juga saya pun majalah. baca kan. Majalah pun kira. Saya lebih baca buku tentang cara nak berkemas hidup lah. Bukan politik sangat lah. Saya baca buku tapi buku sekolah anak Boleh. Asal kau buka tak bercahaya screen lah. Tadi kita cakap pasal career kan. Kalau tengok social media, ramai orang, anak-anak muda, tak semualah, tapi ada yang mengeluh macam sekarang kurang tawaran kerja, peluang pekerjaan tu mungkin kurang. Tapi bila kita buat opening hari tu, contoh nak cari content creator, resume yang sampai kat aku dalam 5 mungkin. Kat mana silapnya? Adakah korang rasa nak cari kerja yang terus gaji tinggi ke? Saya rasa saya ada jawapan untuk tu. Apa dia? Sebab ada pekerjaan lain yang lebih mudah tapi dapat salary yang lebih tinggi daripada tu. Tapi saya rasa mostly macam zaman buat Grab Food dengan Food Panda time tu, salary agak tinggi juga sebenarnya. So kerja boleh ikut masa sendiri. Okay, lepas tu tak ada boss. Sebab Gen Z ni dia Independent dia independent. Tak nak cakap tak suka ada bos kan. Tapi dia independent. Suka dia arah. So bila bekerja sendiri macam tu, so diorang boleh dapat income yang lebih tinggi berbanding dengan apa yang diorang company offer kan. So macam diorang kata baik aku buat Food Panda macam ni kan, gaji lebih tinggi. Dan kalau jadi influencer pun kerja pun ikut masa sendiri kan. Mungkin lah itu faktor dia. Tapi tak tahu lah diorang. Kita tanya berapa. Kalau saya lah, ayat yang macam orang selalu cakap, tawaran kerja tak banyak, peluang pekerja tak banyak. Tapi sebenarnya ayat dia tu sepatutnya peluang pekerja yang aku nak tak banyak. Dia lain je. Dia lain. Dalam hati dia nak cakap tu, tapi dia keluar ayat peluang pekerja tak banyak, peluang pekerjaan tak banyak. Sebenarnya peluang pekerjaan yang dia nak tu. Betul. So bagi saya pula dia macam dia orang ni demand terlalu tinggi lah. Saya tahu lah, saya Gen Z tapi saya tak suka sangat perangai diorang ni. Terlalu manja lah, geram. Diorang Maksud kau tak suka tu macam mana? Perangai macam mana? Macam mana lah, bukan Macam expect first job terus gaji 3,500. ya, macam bukan agak. Saya dari kecil dibesarkan yang keluarga yang strict. So macam saya dah biasa susah. So yang sekarang ni diorang terlalu macam habis degree nak gaji 3,000 terus. Tak nak start pada bawah. Kenalah start pada bawah. Lepas tu kalau nak kerja pula, nak kerja yang senang je. Tak nak ada susah baca job offer tu macam ada susah sikit. Tak nak lah, aku malam nak keluar ni, nak pergi sana, nak pergi sini. Diorang terlalu demand sangat, tak boleh. So Sabtu Ahad ni boleh kerja? Tak ke? Pada kau lah, ini bukan cakap tentang kemahuan, ini cakap tentang keperluan. Kau rasa pada zaman sekarang ni seorang lelaki bujang muda macam korang perlu ada berapa income untuk hidup dengan selesa? Minta range lah. Berapa? Bahaya ni takut viral macam budak ITM pun bukan budak ITM universiti. Sebab aku nak tanya, kita orang tak tahu sejujurnya. Apa nanti boleh mute?
Ni recording boleh mute. Sekejap kena kira tu. Kalau saya based on commitment sekarang 3.8. Tinggi kan. Mat, komitmen aku je 2.5. Komitmen. Kalau so, komitmen orang berbeza-beza kan. Kalau saya 2.7 okey. Dia tak adalah selesa, dia macam cukup makan lah. Untuk survive setiap bulan tu cukup lah. Kira macam yang gaji range tu bukan fresh grad kan. Maksudnya macam orang tu memang dah bekerja dalam company tu, dia dah macam 2 tahun 3 tahun lah kan. Bagi aku lah, nasihat aku kepada generasi Gen Z, kalau kau lah ada peluang lebih bagus dekat lain, Pergilah. Go ahead. Sekarang adalah masa yang tepat untuk korang mencuba dan gagal. Bukan aku nak mendoakan gagal, bukan. Kalau kau gagal pun kau ada masa lagi untuk bangkit balik. Bila dah umur ujung 30-an, bukan aku cakap tak boleh nak bangkit balik. Ada, tapi susah sikit lah. Momentum dia akan tak sama. Momentum lain. Okay, terima kasih semua. Kami daripada tim Maskulin dan tim dari Roda Panas. Kita orang daripada Pillars Men's and Hobby di New Adaptive. Sebelum aku mengundur diri, jangan lupa untuk subscribe, untuk follow kita orang di semua social media Maskulin, di TikTok, Instagram, Facebook, apa lagi, Twitter, YouTube. Kita orang daily akan ada konten-konten baru. Sebab dulu kita orang dikenali sebagai majalah dalam bentuk physical. Sekarang kita telah ditransformasikan kepada satu IP digital. Sebelum tu jangan lupa untuk muat turun aplikasi Sini, aplikasi yang memuatkan segala macam konten di syarikat kami, dari Maskulin, remaja, media hiburan, pamang, keluarga, apa lagi, semualah. Sama ada video, artikel, podcast, semua ada kat situ. Jadi download Sini, SEENI. Itulah millennial. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum daripada aku. Bye.